Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Khairuddin Abdul Hamid. Kini saya berkhidmat di sebuah universiti awam di Malaysia, iaitu Universiti Malaya. Jadi hari ini saya nak membuat satu resesi buku yang berjudul Masalah Perumahan Negara, Pendekatan Koperasi Kopsha Angkasa. Buku ini diterbitkan oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad atau lebih dikenali sebagai Angkasa dan diterbitkan pada tahun 2013. Penulis buku ini adalah Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Ali Haji Baharom, seorang tokoh yang hebat di dalam bidang kewangan dan perbankan, terutamanya di Malaysia. Beliau pernah menjadi Timbalan Presiden Angkasa selama 16 tahun. Seterusnya diangkat sebagai Presiden Angkasa pada Oktober 2009 sehingga Jun 2013. Kalau anda nak tahu, buku ini merupakan buku ketiga tulisan beliau berkaitan dengan masalah perumahan. Beliau dilihat sebagai tokoh yang tidak jemu-jemu memberi idea dan cadangan supaya rakyat dapat memiliki rumah yang menjadi impian setiap insan di dunia ini dengan pembiayaan yang tidak membebankan. Berkenaan dengan buku di tangan saya ini, buku ini mempunyai 368 muka surat yang dibahagikan kepada 11 bab. Buku ini mengangkat isu-isu berkaitan dengan perumahan yang merangkumi penyediaan rumah, permintaan kepada rumah, harga rumah, penyediaan pembiayaan bagi pembeli rumah oleh institusi kewangan, terutamanya pihak perbankan Islam dan institusi koperasi. Dan menerusi buku ini juga, penulis memaparkan kemampuan koperasi bagi menyelesaikan masalah perumahan negara berbanding dengan institusi kewangan yang wujud sekarang ini. Saya percaya buku ini merupakan salah satu hasil kajian ilmiah penulis berkenaan dengan masalah perumahan di Malaysia. Dan seterusnya, penulis turut mencadangkan penyelesaian kepada masalah yang semakin meruncing di negara kita ini. Saya juga percaya minda pembaca akan lebih terbuka selepas membaca buku ini, terutama berkenaan dengan skim pembiayaan ketika ingin membeli rumah. Biasanya kita tahu untuk membeli rumah, institusi kewangan atau pihak bank akan menawarkan skim pembiayaan hutang atau debt financing kepada kita secara konvensional atau Islamik. Pihak institusi kewangan akan charge keuntungan tertentu berdasarkan cost of fund semasa yang ditentukan berdasarkan base lending rate BLR bagi bank komersial dan base financing rate BFR bagi koperasi dan bank yang berdasarkan perbankan Islam. Pembiayaan jenis ini juga memerlukan kepada cagaran sama ada aset yang dibeli itu sendiri atau lain-lain. Tujuannya adalah bagi menjamin projek atau rumah itu dapat membayar kembali wang yang dipinjam. Setiap bulan peminjam bertanggungjawablah untuk membayar balik wang yang dipinjam, dan jika peminjam gagal membuat bayaran seperti yang ditetapkan, bank berhak mengambil tindakan guaman terhadap peminjam dengan melelong aset yang dicagarkan tersebut. Tetapi menerusi buku ini, penulis memperkenalkan skim pembiayaan equity atau juga dikenali sebagai skim musyarakah mutanakisah untuk tujuan yang sama, iaitu skim pembiayaan untuk membeli rumah. Penulis menyatakan yang skim pembiayaan equity ini adalah berbeza dengan skim pembiayaan hutang. Skim pembiayaan equity ini tidak berasaskan kepada kadar base lending rate atau base financing rate seperti yang digunakan oleh skim pembiayaan hutang. Sebaliknya, skim pembiayaan equity berasaskan kepada projek yang diceburi yang dikira keuntungan atau pulangan kepada institusi kewangan berasaskan risiko yang ditanggung oleh pihak institusi kewangan tersebut. Skim pembiayaan ini menganggap pelanggan atau peminjam sebagai pelabur yang melakukan pelaburan dengan pihak institusi kewangan mengikut modal share masing-masing. Seterusnya, pembahagian keuntungan akan ditentukan berasaskan kepada nisbah pegangan share masing-masing. Sekaligus, skim ini mewujudkan perkongsian di antara pembiaya dengan peminjam. Ianya tidak akan membebankan mana-mana pihak, malah memberikan situasi menang-menang kepada kedua-dua pihak. Seperti penulis juga, saya percaya skim pembiayaan equity ini merupakan satu skim yang wajar diaplikasi oleh institusi kewangan, terutamanya di Malaysia. Ianya bukan untuk menggantikan terus skim pembiayaan hutang yang ditawarkan oleh institusi kewangan pada masa kini, tetapi ia mungkin boleh berfungsi sebagai skim pilihan tambahan kepada pelanggan. Jadi sekiranya pelanggan memohon pembiayaan untuk membeli rumah, mereka mempunyai pilihan sama ada ingin memilih skim pembiayaan hutang atau skim pembiayaan equity, dan pelanggan boleh menilai perbezaan, kelebihan dan kekurangan kedua-dua skim ini. Sebagai sebuah buku penulisan yang berilmiah, saya amat gemari susun atur bab di dalam buku ini.
Ianya disusun dengan baik supaya pembaca dapat memahami maklumat yang ingin disampaikan secara berperingkat-peringkat. Kefahaman pembaca akan semakin bertambah sekiranya menelusuri daripada satu bab ke satu bab yang lain. Walau bagaimanapun, daripada pandangan saya, susunan bab ini tidak terikatlah antara satu sama lain. Mungkin ada pembaca yang ingin tahu terus isu pokok yang diangkat di dalam buku ini. Jadi pembaca seperti ini boleh saja melangkau ke bab 6 tanpa membaca bab 1 sehingga 5 terlebih dahulu. Namun ia masih berbaliklah kepada pemahaman pembaca sendiri berkenaan dengan isu dan topik yang diangkat oleh penulis di dalam buku ini. Dengan perkataan yang lebih mudah, jika anda lebih banyak membaca, lebih tinggi pemahaman anda berkenaan dengan topik yang diangkat oleh penulis di dalam buku ini. Buku ini merupakan buku bergenre akademik, satu penulisan ilmiah. Jadi pada saya ianya sesuai dibaca oleh mahasiswa yang mengikuti bidang pengajian berkaitan dengan kewangan dan perbankan. Kemungkinan topik ini tidak berada di dalam silibus di dalam pengajian mereka, tetapi mungkin dia bakal menjadi pengetahuan tambahan kepada mahasiswa sekaligus membuka minda mahasiswa menilai secara kritis berkenaan dengan isu yang diangkat. Selain itu, pihak-pihak berkepentingan, terutamanya di institusi kewangan, juga wajar mengetahui dan mempertimbangkan idea dan cadangan yang diutarakan penulis dalam buku ini. Jika anda pembaca umum, buku Masalah Perumahan Negara, pendekatan koperasi Kopsha Angkasa ni boleh saja dibaca secara santai. Sesuai untuk menambah pengetahuan anda berkenaan dengan masalah perumahan negara dan juga berkenaan dengan sistem kewangan dan perbankan. Saya rasa itu saja resesi buku untuk kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.